Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ni kita akan teruskan, kita sambung setelah hujung minggu, setelah berhujung minggu. Macam mana ada buat latihan? Ada cuba? Ada cuba buat dengan mushaf latihan ni yang tak ada jawapan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada cuba? Ada? Cuba-cubalah, maknanya terjemahkan over the weekend. Tak ada? Ada cuba tak yang online, yang dekat kelas ni? Majidah? Adalah. Majidah dah boleh. Cik Wan? Ada buat cuba-cuba? Tak buat. Tak boleh buat apalah kalau tak buat. Okey. Baik, kita teruskan hari ni. Jadi kita kan sekarang ni saya recap sikit pelajaran yang lalu. Tapi saya hanya recap bahagian fi'il. Jadi bila kita belajar tentang fi'il sebelum ni, kita tahu yang fi'il tu boleh kita buat pecahan. Maknanya kita boleh pecahkan dia kepada tiga, pada bentuk masa. Yang maknanya kata kerja ialah perkataan yang terikat dengan masa. Jadi kita bahagikan dia mengikut masa, iaitu kata kerja masa lampau, fi'il madhi, dan kata kerja masa kini, fi'il mudhari', dan juga kata kerja perintah, iaitu fi'il amar. Dia boleh bagikan kepada tiga. Dan kita juga tahu semua kalimah fi'il mempunyai pelaku ataupun fa'il. Maknanya dia satu perkara yang built-in lah. Ada fi'il, ada fa'il. Ini yang basicnya. Asasnya begitu. Dan ada kala pelaku tu dizahirkan secara jelas, ganti nama yang jelas dengan menggunakan dhamir muttasil, ataupun ada kalanya pelaku tu tersembunyi, iaitu dhamir mustatir. Okey, jadi i'rab untuk fi'il adalah ini i'rab ni bahagian ni kita tak adalah sebut sangat. Tapi maksud i'rab tu kita tahu yang ada kalanya fi'il ada fi'il mudhari' yang boleh berubah baris akhir. Maknanya boleh di i'rab ataupun boleh berubah baris akhir. Sebab apa? Sebab ini termasuklah sikit pelajaran kita masa kita belajar harf, iaitu kerana ada kata tugas. Kata tugas contoh harfun nasab dan juga harfu jazam. Dia akan menyebabkan baris akhir kepada fi'il mudhari' itu berubah. Itu basically yang sangat-sangat basic lah yang kita belajar tu. Jadi hari ni, minggu lepas kita berhenti pada fi'il naqis. Fi'il naqis ialah fi'il yang tidak sempurna. Jadi hari ni kita akan masuk kepada bahagian fi'il madhi, fi'il majhul. Apa dia fi'il majhul ni? Boleh saya masuk topik baru hari ni? Boleh, sepatutnya bolehlah. Kalau kita dah buat latihan, sebelum ni kita tengok fi'il madhi. Okey, sekarang ni kita nak tengok fi'il majhul. Fi'il majhul loosely lah translated, bolehlah kita kata sebagai orang yang dah tahu. Tapi siapa yang tak tahu tentang kata kerja pasif, kata kerja aktif, tak apa, abaikan je apa yang kita tulis ni. Ya, maknanya bagi yang tahu tu kita bolehlah, maksudnya yang pernah belajar ke apa kan, bolehlah nak sebut ni. Tapi fi'il majhul ni datang daripada perkataan jahil lah. Majhul ni maknanya fi'il yang tidak diceritakan pelakunya. Maknanya pembuat pada kata kerja tu tidak diketahui. Ya, itu. Jadi yang ada nampak seperti ada di dalam fi'il tu, yang dikatakan dipanggil dia bukan lagi fa'il tapi naib fa'il. Naib fa'il. Perubahan baris pada fi'il majhul lazimnya hanya melibatkan tanda pada huruf pertama dan huruf asal sebelum akhir pada kalimah.
Okey. Ini kena kita recap sikit dulu. Kalau fi'il madhi yang lawan kepada fi'il majhul ialah fi'il maklum. Lawan kepada fi'il majhul ialah maklum lah. Makna maklum tu pelakunya diketahui. Kalau majhul, pelaku tidak diketahui. Saya recap sikit je tentang fi'il madhi. Kita tengok dulu fi'il madhi. Asas kepada perkataan yang dikatakan fi'il ni. Kalau fi'il madhi, dia adalah kalimah 3 huruf. Fi'il madhi, ini basic. Yang paling kata dasar, kata akar, kalimah 3 huruf. Maknanya ada 3 huruf dan di awal akhir berbaris fathah. Itu pentinglah kita sebut tu, di awal dan di akhir berbaris fathah. Kalau fi'il majhul, dia masih mengekalkan 3 huruf tu. Sekejap ya. Mengekalkan 3 huruf. Cuma sekarang baris dia dah berubah. Okey. Kita tengok kat sini. Pertukaran daripada fi'il maklum kepada fi'il majhul. Ada soalan ke? Okey tak? Ada yang cakap tapi tak dengar ya. Apa-apa Cik Kak bagi tahulah. Baik, daripada fi'il maklum kepada fi'il majhul. Fi'il madhi tadi saya kata apa? Ada 3 huruf. Fathah pada huruf pertama. Dan fathah dia memang mabni lah. Dia memang kekal pada baris fathah kalau fi'il madhi. Boleh nampak ke? Sekejap punya pensil. Boleh tak apa. Cakap juga. Ya. Boleh. Buka tak? Ada? Tak berapa, tak keluar dekat situ. Dengar tak? Kawan-kawan dengar tak? Cik Saziman tanya. Macam tak dengar? Tak ada tu kot. Cuba yang ni. Cuba Majidah buka yang ni. Bateri ada. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Teacher, Ya. there's this concept kenapa kita belajar filsafat majhul. Sebabnya adalah filsafat majhul terdapat banyak dalam Al-Quran, betul tak? Sebab tu kita kena tahu filsafat majhul ada banyak terdapat dalam Al-Quran. Jadi kita kena tahu apa dia filsafat majhul, betul tak? Komen. Ya, Kenapa betul. kita belajar? Sebab Kena tahu. dia terdapat banyak dalam Al-Quran. Kenapa Allah gunakan fi'il majhul itu bab lain lah. Betul. Ada sebabnya. Tapi kalau manusia tu kita kena tahu. Apa ni? Kenal apa dia fi'il majhul. Macam mana nak terjemahkannya? Betul. Betul ya? Betul. Jadi lagi satu, bila kita kenal tanda tu, jadi terjemahan kita tepat. Contoh yang kita beri tadi ni, contohnya perkataan tu. Bila kata fi'il majhul ialah fi'il yang tidak diceritakan pelakunya, contoh Ali dipukul. Jadi yang kena pukul je kita tahu. Cerita dia Ali sekarang yang jadi naib fa'il tu, Ali tu kita tahu cerita dia telah dipukul. Siapa yang memukul tidak diketahui. Ni nak tunjuk contoh lah. Jadi dalam Quran memang banyak lah. Lagi satu, fi'il majhul ni bila kita belajar perubahan baris, ini adalah orang kata apa, a glimpse, sedikit macam kita dapat insight into pelajaran saraf ataupun morfologi. Perubahan tu pada baris sebelum akhir. Saraf ni kita belajar perubahan baris sebelum akhir. Kalau belajar i'rab ataupun nahwu, kita belajar baris akhir. Jadi kat sini adalah pengenalan lah, maksudnya macam permulaan kepada kita belajar mengenai perubahan baris untuk perkataan yang huruf sebelum akhir. Kalau fi'il madhi huruf 3 huruf kan, 3 huruf awal dan di akhir berbaris fathah. Sekarang ni kita tengok pada sebelum, huruf sebelum akhir, dan of course ada yang pertama tu lah. Okey, cuba kita tengok di sini. Fi'il madhi biasa fi'il madhi sebelum ni kita belajar dia adalah kalimah 3 huruf. Kalimah 3 huruf
Selalu kita punya kod apa? FD lah. Contoh, tapi bila dia jadi majhul, dia akan berubah. Ini kita kata fathah, fathah. Bila jadi fi'il madhi majhul, dia akan menjadi, saya bubuh di bawah ni ya. Dia akan jadi 3 huruf, masih kekal 3 huruf, tetapi di awal berbaris dhammah, sebelum akhir berbaris kasrah. Sebelum akhir berbaris kasrah. Dia tu tanda dia. Jadi macam kita nak, bolehlah kita nak ingatkan UI. Contoh, akhadha, dia akan jadi, ni FD, dia akan jadi ukhidha. Cara menterjemah, bagaimanapun kerana dia fi'il madhi, kita tetap kekalkan terjemahannya telah. Kalau di sini dulu, telah, kata kerja, oleh ia. Di sebelah sini dia akan jadi, di sebelah sini dia akan jadi telah. Telah juga, sebab dia madhi, kita kekalkan telah. Telah di ia. Jadi kita, tapi dah kita buang sahaja perkataan oleh tu, tak boleh kita kekalkan lah. Sebab menunjukkan di sini oleh menunjukkan pelaku, tapi di sini ia ni tak ada oleh, kita tak boleh menunjukkan pelaku, jadi ia menunjukkan naib pelaku. Ini disebut ia ni sebagai, ini yang dikatakan naib pelaku. Macam naib presiden, ni naib pelaku, dia pengganti kepada pelaku. Jadi dia punya kod dah tambah FDM. Okey. Jadi ni kita tengok contoh ya. Jadi akhadha, telah mengambil oleh ia, menjadi ukhidha, telah diambil ia. Ni perkara ni, faktor menterjemah ni yang kita kena ingat ni. Maknanya kita kekalkan perkataan telah pada fi'il majhul ni, kekalkan ke perkataan telah dan ditambah di, tapi kita tinggalkan, drop perkataan oleh. Yang ni kita dah buat semakkan. Cuba tengok dalam buku yang pada siapa yang ada buku, mungkin kena buat, ada pembetulan ke, ada sama tak? Kalau ada diskrepansi tu kena bagi tahulah, nanti tanya kalau ada. Tengok pada buku tu. Okey. Khalaqa, jadi macam ni, telah mencipta oleh ia, khuliqa, telah dicipta ia. Jadi kalau di sini dia FD, di sini dia jadi FDM, fi'il madhi majhul. Sini fi'il madhi, sini fi'il madhi majhul. Sami'a, dia akan jadi sumi'a. Perhatikan yang kita bulat warna kuning tu. Sami'a, FD, sumi'a, FDM. Boleh? Qala, FD, di sini dia jadi FDM. Suqila. Qila dengan ni macam mana ni? Cerita dia. Sekejap ya. Okay. Macam perkataan qala dengan qila ni kan, perkataan ni macam ni. Sepatutnya kalau ikutkan sifir dia jadi macam mana? Dia jadi qala, qala, qaila, quila. Okey, sepatutnya dia jadi gini kan. Kalau ni maklum, qala, kalau kita ikut sifir dia tadi, sebelum akhir berbaris kasrah. Jadi dia sepatutnya jadi ni jadi jadi quila. Tapi ruling dalam bahasa Arab, dia tak boleh nak sebut ni. Sebab ni bukan hamzah, dia alif. Jadi ni panggil huruf, adalah dari segi saraf je tu dia adalah
huruf cacat juga, macam ni. Jadi tak boleh nak buat macam tu. Jadi digantikan macam kuila, patutnya macam tu, tapi digantikan kepada qila. Dalam Quran kita tak jumpa selain daripada ni lah. Bila nak tunjukkan majhul dia tulis qila. Jadi kita dah senang bila perkataan ni, dan perkataan qala serta qila adalah perkataan yang banyak lah, antara perkataan yang paling banyak dalam Quran. So kita at this point kita pun tak payah pening kepala, bukan sebab kita bukan nak bina kalimah. Kalimah tu dah sedia ada. So jangan cari pula formula tu. Maknanya terus je, kalau qala bila itu adalah maklum, fi'il madhi maklum. Kalau qila adalah fi'il madhi majhul. Jadi perkataan ni dah selalu sangat. Jadi no need to crack your head. Terus je understood yang ini adalah fi'il madhi majhul, telah dikatakan ia. Okey, ini pula kalau fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir muttasil. Maknanya ada pelaku tu, nampak jelas tanda untuk pelaku. Nasaru. Jadi kat sini kalau kita punya kod ialah FDR sebelum ni kan. Ini memanglah FDR, maknanya fi'il madhi untuk mereka. Jadi bila dia jadi majhul ialah baris yang bertukar. The first one jadi baris huruf pertama baris dhammah, huruf sebelum akhir baris kasrah. Yang dikira sebelum akhir ialah kata dasar tu juga. Nun, sad dengan ra. Kalau 3 maknanya yang kedua lah. Kalau 3 kata dasar dia. Jadi kat sini dia jadi nusiru, maka dia punya kod ialah FDMR. Yang R tu bukanlah pelaku, tetapi dia adalah naib pelaku. Okay, contoh yang ni R ni kat sini pelaku. Tapi di sini R ini adalah naib pelaku. Okey, clear. Contoh, tengok contoh dulu. Nanti lepas ni kita cuba buat latihan dia. Teacher, Ya. maksud naib pelaku tu dia Pengganti pelaku. pengganti pelaku. Sebab dia yang tapi bukan dia melakukan. bukan dia yang melakukan. Kita tak tahu siapa yang melakukan. Tetapi dia adalah, kalau ikut zaman dulu punya perkataan tu, dia yang mangsa. Dalam ayat tu dia yang mangsa lah. Dia yang kena buat. Mangsa. Ya? Dulu punya bahasa cakap mangsa. Oh, mangsa. Yang kena buat. Okay. Dia yang kena buat, bukan si pembuat. Macam contoh, siapa yang mereka yang naib tu yang yes, yang kena buat, bukan dia yang membuat. Macam dalam hal ni, mereka ni siapa kita tak tahu lagi, tapi mereka yang mendapat pertolongan. Mereka ditolong, bukan mereka yang menolong. Kena buat. Yang kena buat. Naib Bukan pelaku. bukan pelaku. Okey. Kemudian kita nak tengok pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada perbezaan sikit dengan fi'il madhi majhul. Fi'il mudhari' majhul, bila kita dah tahu fi'il, masa kita belajar tentang fi'il madhi, pertukaran fi'il madhi kepada fi'il mudhari' ialah dengan penambahan huruf mudharra'ah. Sama ada hamzah ke nun ke ta ataupun ya. Jadi dekat sini kita selalu kita akan terjemahkan, kita letak pelaku dulu kan, FR. Kita boleh hubung kat sini FR. Jadi kalau ada pelaku macam FR je lah. Kalau ya ni FR saja kan. Jadi terjemahan dia ialah ia apa-apa. Tak ada perkataan telah. Dan tak ada juga perkataan oleh. Rasanya ia mengambil. Melainkan kalau ada yang dizahirkan. Maksudnya selepas ya'huzu ni ada perkataan lain. Ada isim berbaris dhammah. Kita tambahlah. Contoh ada isim. Sebelah ni ada isim berbaris dhammah. Atau kita tahulah ini pelaku kepada perkataan. Ya'huzu, contoh. Ya'huzu Muhammadun. Jadi kita, ataupun selalu dalam Quran ni perkataan ya'huzullah. Contoh
Ya'khudullahu. Ia mengambil oleh Allah. Jadi bila ada macam ni kita tahulah. Ni menunjukkan ia tu kita boleh tambah macam tu. Ia mengambil oleh Allah. Maknanya ia tu siapa? Ia tu adalah Allah lah dalam ayat macam ni. Ya'khudullahu, ia mengambil. Jadi terjemahan kita sebelum ni ia ... Tentulah fi'il mudhari'. Jadi ia dekat sini memang jelas dia adalah pelaku. Kerana baris ni tadi sama ada baris awal, huruf awal, sama tak kisah, memang huruf mudhara'ah ni kita kata dia sebagai huruf di awal. Dia sama ada berbaris fathah ataupun berbaris dhammah pada huruf pertama. Huruf pertama akan berbaris fathah atau baris dhammah untuk fi'il mudhari' maklum. Yang maklum tak ada tambah apa-apa, fi'il mudhari'. That means maklumlah pelaku dia tu siapa. Kemudian apabila fi'il mudhari' majhul, kita nak kenal fi'il mudhari' majhul, kita akan kenal pada dia dhammah. Mesti dhammah pada huruf pertama dan huruf sebelum akhir berbaris fathah. Fathah pada huruf asal sebelum akhir. Jadi dia asal dia tadi perkataan ni kan. Ni ukhiza. Jadi tambah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ni akan berbaris dhammah. Dan sebelum akhir, yang asal tu juga hamzah, kha dengan zal. Sebelum akhir berbaris fathah. Ya'khudhu jadi yu'khadhu. Yu'khadhu. Teacher, kalau saya tengok ya'khudhu dia mengambil oleh Allah. Kalau saya cakap Allah mengambil. Betul. Boleh kan? Betul. Jadi kalau kata yu'khudhu yu'khadhu. 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 Okey, kalau kita letak tak. Okey. So dia diambil. Ia diambil. Kalau kita kata Allah diambil, itu maksudnya Allah. Betul nak Allah diambil. Clear. Sebab tu Allah tu jadi naib fa'il. Macam tu. Dia jadilah naib fa'il. Tapi bukan Allah yang buat. Tapi bukan Allah yang buat. Allah yang buat. Allah yang kena buat. Maknanya mereka menjadikan ataupun mereka mengambil. Kita balik semula, mereka mengambil Allah. Kalau kita yang ya'khudhu Allah mengambil. Kalau yu'khadhu Allah diambil. Allah diambil. Okey, clear. Faham Okey, clear. Betul. Alhamdulillah. Naib fa'il tu. Naib fa'il. Naib fa'il tu fa'il. yang kena buat. Betul. Naib. Betul. Jadi NFL dia punya clue lah. Dia kalau dekat sini dia FL. Kalau di belah sini dia jadi NFL. Nanti kita tengok contoh lain nanti yang ini kita ambil je dulu perkataan ni. Jadi terjemahan dia apa ada? Ada ia, masih kita kekalkan juga, maknanya pelaku ataupun naib fa'il tu dekat depan. Kalau di sini pelaku di depan, fa'il di depan, ini naib fa'il tu yang duduk depan. Okey, ini saya padam dulu, nanti biarkan nak cerita je perubahan pada baris. Jadi ini ia mengambil, di sini ia diambil. Tengok perubahan baris. Di awal berbaris fathah, di tengah-tengah ni dia tak kisahlah, kadang yang ini yang akan berubah. Daripada biasanya dia akan jadi UA. Kalau kita nak ingatlah, ni mudhari' UA, kalau madhi majhul UI. Boleh? Macam tu. Okey, perkataan yang sama tadi. Khalaqa. Daripada perkataan khalaqa, contoh ni ada 3 huruf ni, asalnya khalaqa. Sekarang tambah huruf mudhara'ah ataupun huruf mudhari' ni, ya, dia jadi yakhluqu. Ini fi'il mudhari' biasa. Fi'il mudhari' yang default. Bila dia berubah menjadi fi'il majhul, baris huruf ya tadi bertukar pada dhammah. Ini huruf pertama jadi dhammah. Dan sebelum akhir, huruf sebelum akhir berbaris fathah. Bunyi dia yukhlaqu. So this one ialah fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul. Yasma'u jadi yusma'u.
Yasma'u ia mendengar, yusma'u ia didengar. Yaqulu sama juga ya, ia berkata menjadi mudhari' majhul, yuqalu ia dikatakan. Dia kalau macam ni dia dah balik semula, dia macam natural lagi lah untuk dia jadi UA. Ya? UA. Yuqalu. Yansuruna, ini fi'il mudhari' ar, FRR. FRR. Dekat sini FRD, FRM, R. Mereka menolong dengan mereka ditolong. Beza antara madhi dengan mudhari' adalah dari segi masa. Beza dari segi maklum dengan majhul ialah siapa yang kena buat dan siapa yang dibuat. Siapa yang kita tahu. Maklum maknanya jelas pelaku dia tu dalam perkataan tu sendiri. Macam ni semua ni. Maknanya telah mendengar oleh ia. Orang tu yang mendengar. Kalau didengar, ia didengar. Ia, kalau contohnya yang kalau mudhari' daripada ia berkata, dia jadi ia dikatakan. Macam itulah kata cerita ni majhul ni. Okey, jelas tak? Buat latihan dulu ke macam mana? Ada soalan? Total opposite. Maksudnya? Okey. Okey, kita cuba. Tolong dan ditolong, beza terus, beza dari segi makna. Very true. Dia macam ni kah? Contohlah, kita cuba kita tengok dalam ayat biasalah ya. Kita tengok contoh. Contoh. Kejap, saya buat yang simple dulu. Ada tadi kita buat latihan kan? Kejap cuba tengok yang macam ni lah. Ni mungkin perkataan ni lebih senang kita nak faham. Mudah-mudahan. Qara'a, ambil yang madhi. Okey, saya letak qara'a. Qara'a maksud dia apa? Telah dibaca oleh ia. Ini kita tahulah telah membaca oleh ia. Oleh ia. Jadi kat sini maksud dia ialah telah membaca oleh ia, dia telah membaca. Dia baca apa? Dia baca Quran. Biasa kan ada isim qara'a al-Qur'anu. Qara'a al-Qur'ana. Silap. Qara'a mesti baris fathah yang ni. Qara'a al-Qur'anu. Okey, kalau baris macam ni maknanya apa yang Qara'a al-Quran telah membaca oleh ia akan Al-Quran ataupun telah membaca oleh ia akan Quran itu. Jadi telah membaca oleh ia akan Al-Quran. Ini baris fathah. Jadi tak bolehlah kita tak tahu. Kita tahu pelaku dia siapa? Ia dalam hal ni. Katakanlah kita ada zahirkan nama seseorang kat situ. Contoh nama Muhammad. Jadi yang Muhammad ni kalau pelaku dia mesti baris dhammah. Telah membaca oleh ia. Ni baris dhammah maknanya kita tahu. Ia tu siapa? Muhammad lah. Telah membaca oleh ia oleh Muhammad akan Al-Quran. Tapi kalau majhul dia akan jadi quri'a. Sekarang ni jadi kalau majhul baris kan. Dari segi baris quri'a. Kita tak tahu dah Muhammad ni, kita dah tak tahu dah siapa yang baca. Tapi kita tahu apa yang telah dibaca. Telah dibaca ia. Jadi sekarang tukar. Al-Qur'anu. Ni baris dah berubah dah ni. Kalau selepas fi'il majhul ada isim baris dhammah, dia bukan lagi jadi fa'il tapi jadi fa'il, dia jadi naib fa'il. Jadi dalam hal ni telah dibaca ia Al-Quran itu. Telah dibaca ia Al-Quran ataupun Quran itu sebab al tu dah menunjukkan itu. Telah dibaca ia Al-Quran. Maksud dia apa? Al-Quran telah dibaca.
Al-Quran telah dibaca. Siapa yang baca? Tak tahu. Ini maksud dia macam itulah. Tapi tengok baris. Kalau dekat sini tadi baris dhammah menunjukkan pelaku. Kat sini dia baris dhammah juga. Tapi dhammah di sini kerana fi'il ni majhul, dia menunjukkan naib pelaku. Ini adalah naib pelaku. Di sini ia adalah ni pelaku. Tengok perubahan tu pada kat sini nak tengok ni. Perubahan. Dan juga perhatikan juga perubahan pada baris yang kataan ni. Quran tu. Ya? Boleh? Okey, kita cuba buat latihan. Kita tengok pada kita punya mushaf tadi. Mushaf pula, buku modul. Cerita dia kita nak kena kenal je perubahan pada baris tu tadi dan membolehkan kita lah untuk terjemah dengan tepat. Okey, cuba kita tengok di sini ya. Kita buat satu-satu. Kita buat satu-satu. Buat sama-sama dalam kelas. Jadi daripada fi'il madhi kepada fi'il madhi majhul. Okey, perhatikan tanda dia. Ni kan? Telah oleh ia. Ni yang kita maksudkan tu. Jadi fi'il madhi tu di awal baris fathah. Akhir tak cerita dah sebab memang kalau fi'il madhi dia memang mabni, dia mesti baris fathah belakang dia tu. Jadi telah oleh ia. Bila fi'il madhi majhul kita tukarkan baris yang ni tadi, baris fathah tukar jadi baris dhammah. Jadi macam itulah. Dan sebelum akhir bertukar menjadi kasrah. Macam saya tunjukkan tadi. Baik, kita cuba buat dan kita buat sekali arung dengan mudhari'. Manakala ya? Minta pelajar betulkan dengan pada buku tu telah oleh buang. Okey, dalam buku lain sikit. Sekejap, ada buku pinjam sekejap. Sebab yang okey, saya tengok yang lama Sekejap okey. Yang tu saya baru, jadi kita tengok yang di sini. Okey, dekat dalam ni. Dah tak ada dah. Dalam buku tak ada, dalam buku masih ada lagi dalam buku. Buku masih ada. Buku. Ni yang lain punya lah. Dalam buku saya ada, teacher. Masih ada ya. Buang oleh tu. Buang oleh ya. Okey. Sepatutnya dekat sini dia tulis telah Patutnya terjemahan dia ialah telah saja. Telah ... buang oleh. Ada oleh kan? Cross, buangkan. Telah tu kat depan. Telah tak ada oleh. Kat sini telah ... oleh. Okey. Baik, kita cuba. Kita buat sekali dengan fi'il mudhari'. Kat fi'il mudhari' tak ada apa-apa kan? Sama je. Okey, baik. Nazara, macam mana kita terjemah? Sama-sama. Nazara. Terjemah dulu. Telah melihat oleh ia. Oleh. Telah melihat oleh ia. Lepas tu kalau dia jadi majhul, dia akan jadi, kita buatkan baris Nuzira. Jadi terjemahan dia Telah dilihat ia. telah dilihat ia. Betul. Okey, kalau fi'il mudhari' ada huruf mudhara'ah, terjemahan sebutnya yanzuru. Yanzuru terjemahannya ia melihat. Fi'il mudhari' majhul Yunzaru. yunzaru. Okey, betul kita tambahlah yunzaru, ia dilihat. Okey, seterusnya akala. Okey, kalau ni dia jadi baris ukila. Ukila, telah dimakan ia. Lepas tu yakulu, ia memakan. Jadi kalau dia jadi majhul, yukalu. Yukalu. Yukalu.
Dia kena ubah. Bila sesuatu tu dia sampai dia depan dia dhammah, dia macam naturally hamzah ni dia akan ambil wow pula. Macam yu'minu kan? Yes. Amana yu'minu. Gitulah. Yu'kalu ia dimakan. Abada terjemahannya? Telah mengabdikan Terabdikan oleh ia. telah mengabdikan diri oleh ia. Ni panjang sikit terjemahan. Telah mengabdikan diri oleh ia. Jadi ini akan jadi Ubida. ubida. Ubida telah diabdikan diri ia. Maksudnya, okey, kalau kita nak macam perkataan ni yang kadang-kadang kita susah sikit nak digest. Bila kita faham maksud kita dah cerita pasal perkataan hamba, menghambakan diri, dihambakan. Jadi kan, tapi kalau yang selalu nak nampak macam kalau kat sini bolehlah untuk sebagai perkataan yang lebih macam nak faham konsep maklum majhul tu better, bolehlah guna perkataan menyembah. Telah menyembah oleh ia. Jadi kalau di sini pula telah disembah ia. Lebih jelas kan? Betul. Sebab perkataan perhambaan tu isin ada dimaksud yang lebih, memanglah lebih tepat, betul lah tadi jawapan kita semua, tapi nak nampak. Sebab ada juga yang terjemahan abada ni dan ubida ni puja. Telah memuja oleh ia, ubida telah dipuja ia. Lebih direct lah. Maksud makna sama macam mana? Perkataan tu, vocab. Kalau kita tengok dalam kamus Dewan, dia ada memberi maksud tu semua tu. Maknanya puja, suka, bukan perkataan abada ni, tapi perkataan sembah ni tadi. Perkataan sembah. Abada, telah dilihat ia, ni telah melihat oleh ia. Kat sini telah dilihat ia. Tak sama. Yang ini dia melihat. Yang sini dia tu dilihat. Dia menjadi objek pula. Opposite. Macam itulah. Macam sama tapi kat situ lah dia punya challenge tu bila kita baca Quran. Siapa yang kena ni? Nanti kita tengok dalam Quran. Ayat-ayat contoh. Okey, telah memakan oleh ia. Telah makan oleh ia akan nasi. Contoh biasanya ada benda yang ada objek senanglah. Dia makan nasi. Tapi telah telah dimakan ia. Macam nasi itu pula dah jadi tempat. Telah dimakan nasi itu. Nasi itulah objek, dia jadi naib pelaku kat situ. Untuk perkataan tu. Ya, betul. Saya cakap cepat ke? Saya perlahankan sikit. Saya gear 2. Kita cakap betul, kena pause, kena fikir. Tapi memang betul pun Quran ni banyak mengajar kita untuk pause sikit bila kita baca Quran kan. Kita cakap, kita boleh je betulkan sendiri, kita boleh repeat, kita boleh clarify. Tapi sekarang ni kita nak be clear apa yang Allah cakap kat kita. Jadi memang kena ponder. That's why dia kata tu baca tu waratilil Qur'ana tartila. Baca dengan perlahan-lahan. Jangan baca Quran laju-laju. Macam mana nak ponder? Kalau imam tarawih ni satu malam berapa? 1.5 boleh habis muka laju-laju. Macam mana? You cannot understand. The target shouldn't be itulah. Baik ni ya'budu, ia ia mengabdikan Ia diri. mengabdikan diri. Ia mengabdikan diri. Kalau di sini macam mana baris dia? Sebutkan yuk baris dia. Yu'badu. Jadi ia diabdikan diri. Macam inilah
macam kalau kita bayangkan macam ni, ia ni Nabi Isa. Isa mengabdikan diri pada siapa? Pada Allah, contoh Tapi dekat sini ia diabdikan diri. Maknanya orang pula dia yang dijadikan Tuhan. Masa mereka mengabdikan diri kepada Isa. Jadi kat dalam ni ia diabdikan diri pengikutnya. Dia macam lain sikit lah dengan apa dalam bahasa kita tu nak buat tu kan. Maksudnya nak tunjukkan yang dalam bahasa Arab ni macam tu. Perubahan baris tu menunjukkan inilah yang jadi apa macam seolah-olah macam objek. Tapi kita tak boleh panggil dia objek. Dalam bahasa Arab dipanggil naib fa'il. Dia ada baris tu. Dia ada juga perkataan fa'il tu. Tapi dia sebab dalam fa'il mesti ada fa'il. Jadi kalau fa'il majhul dia ada naib fa'il. Tu dia punya struktur. Ayat dia tu. Okey, kita buat dulu. Kita cuba tengok perkataan seterusnya. Okey, yang ni mungkin senang lagi sikit. Dia especially untuk perkataan yang boleh ada penerima lah, ada penyambut kepada kata kerja tersebut. Okey, contoh qatala. Ya, okey. Qutila. Telah dibunuh oleh. Tak boleh Telah oleh. dibunuh ia. Oleh tak Telah ada. Telah dibunuh dibunuh ia. ia. Tak ada oleh. Jangan bobok oleh. Telah dibunuh ia. Kalau dia nampak macam bercanggah je dengan bahasa Melayu, memang sebab ini bukan kita buat kat belajar bahasa Melayu, kita belajar bahasa Arab ni. Dia punya struktur macam tu. Kat sini telah membunuh. Telah membunuh oleh ia. Dia bila-bila tahu yang kita nak ikut bahasa kita bila kita nak mafhumkan. Mafhumkan boleh lah. Kita mafhum lah ikut kita punya bahasa tu. Ini terjemahan lafziah. Okey, seterusnya yaqtulu. Ia membunuh. Ini Ia yuqtalu. dibunuh. Ia dibunuh. Ya. Ni lebih mudah kan? Kalau nampak macam ni, ia membunuh, ia dibunuh. Telah yang this one antara madi dengan mudhari' ni beza dia ada telah dengan tak ada telah je. Okey. Ghafara telah mengampunkan oleh ia. oleh ia. Di sini Ghufira Firo. telah telah diampun ampun ia. ia. Telah diampunkan ia. Ya ghafiru. Ia mengampun. Betul. Ia mengampuni atau ia mengampunkan. Ia mengampuni boleh, mengampunkan pun boleh. Kalau di sini dia akan jadi Yufaru. faru. Ia Yang diampunkan. Ampunkan. ampunkan. Agung mengampunkan. Menteri itu diampunkan. Itu kan dua perkara yang berbeza juga. Atau menteri itu tidak diampunkan. Nampak Boleh. Allah yang Ghafurur Rahim. Itu yang paling best. Zalama Telah menzalimi oleh ia. Maknanya ia telah menzalimi. Jadi di sini dia punya majhul Zulima. baris zulima. Ui. Zulima. Jadi telah dizalimi ia. dizalimi. Ya. Palestin telah dizalimi. Jadi telah dizalimi ia. Ia kat situ Palestin lah. Kalau di sini telah menzalimi oleh ia. Kalau kita masukkan Israel, Zionis Israel telah menzalimi oleh Israel. Yazlimu. Ia menzalimi. Kalau dia jadi majhul, Yuzlamu. 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 Ia dizalimi.
Okey. Sa'ala Telah Telah bertanya. telah Bertanya. bertanya oleh ia. ia. Macam mana baris dia? Sa'ala su'ila, telah ditanya ia. Telah ditanya ia. Yas'alu, Ia bertanya. ia bertanya. Ya. Lepas tu Yus'al. Yus'al. yus'alu. Jadi Ia ia bertanya. ditanya. Ada dalam Quran ni pun ada macam perkataan macam ni. Selalu dalam hadis pun selalu ada. Su'ila Muhammad. Su'ila Muhammad. Telah ditanya Muhammad. Siapa yang tanya? Tak cerita. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja'a, Telah perkataan ni kembali. kembali. Oleh ia. Telah Telah kembali. kembali oleh ia. Sini ruji'a, telah dikembali ia. 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 Dibalikkan macam itulah. Yarji'u, ia Ia kembali. kembali. Ni selalu jumpa perkataan ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tu raji'un. Isim bukan. Yang ni Yurja'u. yurja'u. Jadi ia dikembalikan. Ni dari segi masa. Dia telah dikembalikan lah ni. Telah dikembalikan ia. Ya. Okey, di sini zakara, telah Telah ingat ingati oleh ia. Di sini zukira, Zukira Kira. telah diingat. diingati ia. Ni tak sama yang isim. Isim tu zikru. Ini zakara, zukira semua adalah kata kerja, fi'il. Yazkuru. Yazkuru jadi ia mengingati. Mengingati. Yang ni jadi dia punya baris yuzkaru. Ia diingati. Baik. Ja'ala Telah membuat. Telah membuat oleh ia. oleh ia. Jadi di sini Ju'ila. telah Ju'ila. dibuat ia. Ia. Ya, yang ni yaj'alu, Lalu ia membuat. ia Membuat. membuat. Di sini Yuj'al. yaj'alu, Yuj'al. dibuat. Yuj'alu. Ia dibuat. Dia kena sebut pun betul-betul. Sebab itu baca kan makhraj ni, kesalahan baris tu kesalahan yang besar. Sebab apa? Kalau salah baris lari juga makna dia kan. Jadi kat situlah. Yazkuru, yazkuru ia mengingati, yuzkaru ia diingati ia. Baris sebelum akhir ni kita tak tahu baris sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari' ni kan, fi'il mudhari' bila dia bertukar ni semua kita tengok kamus. Tapi dalam Quran it's already there. This is how, itu bagaimana ia ditulis, begitulah kita ambil. Tapi kalau kita tengok kamus pun macam itulah. Huruf sebelum akhir ni. Belajar ini belajar saraf pula. Belajar pertukaran baris pada huruf sebelum akhir. Okey, jelas ke? Boleh faham? Faham tak? Boleh okey, ada soalan? Okay, cuba kita tengok dalam surah. Kita tengok dalam surah ayat 25 dan ayat 48. Kita tengok dalam mushaf latihan. Ayat 25, muka surat 5. Cik cari yang terjemahan yang menunjukkan dia tu
fi'il madhi majhul. Kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Cuba cari fi'il madhi majhul. Jadi kalau nak terjemah dah boleh, betul, ruziku. Kalau tidak, kalau dia punya fi'il maklum dia apa? Kalau majhul, kalau maklum, razaqu. Telah merezekikan oleh mereka, tapi dalam hal ni ialah telah direzekikan mereka. Jadi masih lagi FDM, fi'il madhi majhul. Pelaku dia wow, mereka. Ni tu tak. Tak, sebab dia depan ni fathah. Ini kata dasar dia memang kasrah. Amilu. Kalau kita nak tahu dia jadi majhul, dia jadi umilu. Gitu. Ada juga perkataan yang macam tak boleh jadi majhul. Kadang-kadang ada je kita jumpa juga. Ataupun dia akan jadi bentuk lain sikit kalau dia nak jadi majhul. Dia tambah huruf lain gitu ya. Okey. Ruziqna betul? Ruziqna pun fi'il madhi majhul. Tengok baris tu. Ruziqna, ruziqu. Lagi? Ada lagi? Tak ada, dua. Utu tak? Utu memang majhul Tak, betul-betul. Ni utu. Tapi dia sebab perkataan dia ni dia dengan ada huruf illah. Ni pun sama juga. Utu wa utu bihi mutasyabiha. Ata utu. Ya'ti. Buang huruf ilah kat tengah tu. Buang huruf illah di tengah. Kita kena perhatikanlah huruf sebelum akhir pula. Sebelum akhir. Okey, macam ni ruziqna. Yang pertama ni kita tengok dhammah. Lepas tu kita tengok yang sebelum akhir. Yang sebelum akhir ialah yang ni za ni. Macam tu, itu yang sebelum akhir. Cuma bila yang ada huruf illah ni macam leceh sikit lah. Kita ni baru nak belajar. Ni tu nanti dulu. Macam ada banyak lagi perkataan lain yang kita boleh tengok. Dia ada banyak membuang huruf-huruf di tengah lah apa macam tu lah. Tapi don't worry about that. Ni kalau kita macam ni lah kod kita. Ni fi'il madhi majhul. Jadi cerita dia, kalau kita tahu dia fi'il madhi majhul, kita nak terjemahkan macam mana? Kalau di sini, telah direzekikan siapa? Mereka. Siapa yang beri rezeki? Tak dinyatakan dalam ayat ni. Kita tahulah Allah. Yang itu pengetahuan yang lain. Ni cerita dalam ayat tu. Tidak dinyatakan di dalam ayat tersebut. Sama juga macam ni. Ni maknanya mereka yang berkata. Telah berkata oleh mereka. Ini hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah yang telah direzekikan kami daripada sebelum ini. Ni min qablu. Kenapa min qablu? Kenapa bukan min qabli? Kenapa kalau hafujar patutnya baris kasrah, ni kenapa baris dhammah? Patutnya min qabli. Ni kenapa min qablu ni? Tak ada? Mana? Patutnya min qablikum ke min qablina ke? Kan? Sebab sebelum daripada ini. Min qabliha ke? Tapi ni sekarang min qablu. Sebab apa? Sebab mudhafun ilaihnya tu dah dihilangkan. Jadi dia gantikan mudhafun ilaih tu dengan huruf dhammah. Kalau kita nampak macam ni, min lepas tu diikuti dengan isim yang berbaris dhammah, maknanya dia punya mudhafun ilaih dia hilang.
Dia ganti dengan dhammah. Dia macam bukan kepelikan, ni bukan grammatical error. Ini memang macam itulah bahasa Arab tu. Adalah exception lah tu. Jadi dalam terjemahan kita kena terjemah macam mana? Min qabli, sebelum, kita terjemah sebelum, kita kena tambah sendiri ini, atau sebelum daripada itu. Dia macam ni sebenarnya, min qabli hadza, min qabli dhalik, min qabli sebelum ni maknanya bahasa dalam dia hidup dulu. Panjang cerita dia kalau nak cerita pula. Min qabli sekarang lah maknanya, sebelum daripada ini. Kalau kita nampak ada harfu jar, selepas tu ada perkataan tu baris dhammah, tapi dia tak ada mudhafun ilaih tu, tapi kita kena tambahlah dalam terjemahan. Tambah satu lagi pelajaran baru hari ni. Okey. Ada soalan? Jadi boleh dah cuba terjemah. Dekat sini fi'il amar. Kita nak terjemah. Wah ni dah tahu dah. Dan sampaikanlah berita gembira oleh siapa? Engkau. Allazina, akan orang-orang amanu, telah beriman oleh mereka. Ni boleh buat. Tak apa. Saya nak pergi, kita fokus lagi sekali pada perkataan yang tadi saya kata. Ni surah 2. Ayat 25. Okey. Dan kita tengok pula ayat 48. Untuk terjemahan tu memang kena buatlah nanti. Tapi saya nak cari, kita nak cari perkataan yang majhul tadi. Majhul 48. Ada tak? Nampak tak? Fi'il mudhari' majhul. Yuqbalu, betul. Yuqbalu. Yuqbalu. Jadi terjemahan dia, ia diterima. Lepas tu yu'khazu. Tadi kita dah jumpa dah perkataan ni. Kita buat yu'khazu, ia diambil. Ia diambil. Yunsarun, siapa? Mereka. Mereka apa? Mereka ditolong. Alhamdulillah. Okey. Tadi untuk hari ni selesai dah. Objektif kita hari ni tercapai tak? Maknanya hari ni kita sepatutnya kita kenal tanda fi'il madhi majhul. Daripada kata asal 3 huruf. Kata asal untuk fi'il madhi majhul tu dia memang 3 huruf. Kemudian huruf awal berbaris dhammah. Dan huruf sebelum akhir berbaris kasrah. Ini objektif kita lah hari ni kita belajar. Lepas tu kalau itu fi'il madhi majhul, mengekalkan faktor masa telah dekat dalam terjemahan. Telah oleh ia jadi telah oleh ia. Kalau fi'il mudhari' pula kita kekalkan kerana ada huruf mudhara'ah tu masa dia sekarang. Jadi kita kekalkan dia punya dari segi baris, di awal berbaris dhammah, huruf sebelum akhir berbaris fathah. Itu fi'il mudhari' majhul. Dan kita letakkan sama juga, kita masih meletakkan naib pelaku yang berubah. Sekarang naib pelaku berada di awal kalimah. Sebelum ni ini pelaku. Pelaku di awal kalimat, di sini naik pelaku di awal kalimah. Okey. Kod. Menggunakan kod kalau fi'il mudhari' majhul FRM. Kalau fi'il madhi majhul FDM. Ini default dia lah. Ya. Okey. Lepas tu kita pun dah buat latihan 17. Latihan 17 Latihan 18. Kita dah buat latihan 18. InsyaAllah nanti kita boleh buat. Besok kita akan buat latihan 19. Latihan 19 ialah menggabungkan fi'il naqis dan juga fi'il majhul. Ni. Kita buat besok. Kita tak buat hari ni. Nanti besok maknanya, nak ke saya bagi dulu siapa yang belum ada buku. Siapa dah ada buku boleh juga. Boleh cubalah. Lepas tu besok tinggal kita buat je lagi. Kita agak cepat juga ya. Maknanya kita ni dah nak habis dah. Kita dah penghujung, tinggal lagi satu bahagian. So, saya nak buat sedikit pengumuman sebelum kita berakhir bahawa hari
Khamis ini kita akan menyokong sempena dengan World Quran Hour yang akan dijalankan. Maksudnya diorang akan buat satu event lah untuk World Quran Hour ni, yang bagi yang dah tahu tu mungkin tahulah. Jadi saya pun tak ada nak cerita panjang pasal World Quran Hour tu. Cuma dia punya matlamat tu ialah target dia untuk sampai hujung tahun ni nanti untuk cerita pasal surah Al-Insan. Mereka akan buat tadabbur. Mereka akan buat tu bertempat di UIEM. Jadi maknanya Yayasan Warisan Ummah Ikhlas tu mereka buat pusat punya tajaan dan pusat punya anjuran ialah berada di UIEM. Jadi kita ni sebagai rumah ngaji Ampang Utama yang penggeraknya adalah Puan Seri Ainun. Maknanya kami ni menguruskan, dia punya nama dekat Akademi Al-Bayan ni, kami juga menyokong usaha World Quran Hour tu. Jadi berharap sangatlah kalau ada yang dekat-dekat sini boleh sama-sama datang mengimarahkan pada hari Khamis tu di sini. Atau pergi je lah, kalau yang berdekatan, berduduk dekat area Gombak ke apa, pergilah semarakkanlah lagi di UIAM, dekat masjid UIA tu. Jadi kami kat sini akan buat acara tu, bukan acara apa pun. Lepas kelas kita daripada 10 sampai 11 kita akan buat bacaan Al-Insan, insya-Allah surah Al-Insan. Dan kemudian kita akan lihatlah, kita boleh tengok live, siaran live tu di sini. Mungkin kita akan, tapi kita tak kita boleh jugalah, saya sama ada saya ataupun Cik Saziman akan boleh beri ulasan kepada surah Al-Insan sementara menunggu kepada mereka punya event tu. Boleh ya Cik Saziman? Boleh lah. Kita tengoklah macam mana Al-Insan tu, insya-Allah. Jadi saya ajak menjemput untuk datanglah kawan-kawan yang duduk berdekatan, silalah jemputlah hadir ke premis ini ataupun pergilah sokong mereka tu di UIEM. Boleh juga. Kami yang kita kat sini, kita sebab ada kelas, kita akan buat kat sini lah. Tapi yang mungkin duduk-duduk area-area Gombak ke dekat dengan UIA, silakanlah. Ya, itu pengumumannya. InsyaAllah kita punya kelas ni akan berakhir pada hari Jumaat agaknya. Saya rasa Jumaat ni. Saya rasa kita akan boleh habislah. Dalam pada tu saya mohon kerjasama semua untuk kukuhkanlah apa yang kita pelajari ni dan juga memberikan maklum balas kepada perjalanan kelas ataupun cara sama ada saya ni ke ataupun silibus tu sendiri ke, bagi yang tak pernah lah ataupun yang tahun ni nak bagi komen pun silakan di dalam grup ataupun nak PM ke pun silakan supaya kita dapat meneruskan penambahbaikan kepada modul ini dan seterusnya semua dapat manfaat yang banyak daripada kelas-kelas macam ni dan dapat menghayati Quran dan membaca Quran tu dengan lebih dengan penghayatan dan seterusnya dapat tadabbur untuk diri kita sendiri dapat capai objektif pada pelajaran ni tadi, iaitu dapat kenal kalimah dan terjemah kalimah. Tetapi walau bagaimanapun saya selalulah suka nak nasihatkan, belajar Quran ni tak boleh kita belajar tinggal. Dia mesti perlukan penumpuan dan kena banyak bersabar. Dan bulan Quran ni doalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya Allah kurniakan. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Okey, soalan. Okey. Okey. Selepas daripada kelas ni, ada kawan kita dekat kelas ni mungkin dengar ke tak soalannya tadi? Dia bertanya, Cik Wan tanya, apa selepasnya apa kita nak buat? Okey, selepas habis modul ni sepatutnya kita ni dah belajar mesti boleh cuba untuk gunakan panduan terjemahan tu dan juga menggunakan buku latihan ni buku ni untuk menterjemah Al-Quran tu. Maknanya dia kena step dia tu mula-mula boleh terjemah dengan menyemak buku ni. Mana kita terjemah yang saya tunjuk sekarang. Yang saya tunjuk ni, yang kosong ni. Macam tadi kita nak buat kan? Contohnya kita ambil ayat tu, kita terus terjemahkan dengan berpandukan perkataan yang ada dibekalkan ni. Jadi kalau di sini kulna contohnya, kita nak siapa berkata, tapi
siapa yang berkata, kita tengok pada kod. Maknanya kita bila baca ni, selepas kita baca ayat tu macam saya buat tu, kita boleh terjemah. Telah berkata oleh kami, turunlah olehmu daripadanya dalam keadaan kesemuanya. Kenapa kena tambah dalam keadaan tu? Okey, kerana ada hal. Jadi di situlah perjalanan tu mesti bermula dengan menterjemah. Mesti consolidate apa yang dipelajari itu dengan membuat latihan terjemahan berikutnya. Lepas tu bila kita dah selesa ataupun bukan selesa, kita dah boleh terjemah di sini, kita teruskan dengan membuat terjemahan di sini pula. Maknanya mungkin kita kena mengulang. Kalau kita ulanglah. Macam contoh ni muka surat, tadi muka surat 5 kan. Ni maknanya kita buat pula dalam muka surat yang lain. Yang maknanya mushaf Madinah ni. Mushaf yang tak ada warna, mushaf yang tak ada baris. Itulah latihannya. Jadi semakkan tu. Lepas kita dah semak ni, mana cara nak semak tu sama ada datang sini, kami semak ataupun buat sendiri. Boleh lah. Kita target 1 juzuk dah cukup lah kan? Kita target lah, target satu 1 juzuk. Betul. Target kita 1 juzuk dulu. Tapi bagi yang dah tahun lepas tu dia dah selesai 1 juzuk, boleh teruskan dengan juzuk kedua, boleh teruskan juzuk ketiga. Kita akan bagilah yang mushaf yang dah ada tu sebagai panduan tu, insya-Allah akan diberikan kepada yang dah buat, yang dah minta dan nak buat. Jadi kami semak. Lepas tu untuk orang yang nak mengajar, katakan dia rasa macam dia bagus dan ramai lagi daripada kalangan yang dia nak sampaikan, bolehlah. Tapi syarat dia tu lah, kena boleh dah habis 1 juzuk baru boleh ajar. Supaya kita tahu terjemahan yang dia buat tu ialah yang mengikut kaedah nahu yang kita buat ni. Dia macam tu je. Lepas tu Lepas boleh tu, masuk siapa modul 2. nak boleh teruskan modul 2. Modul 2 ni akan menambah, mengukuhkan lagi pemahaman kita tentang nahu dan seterusnya. Lepas daripada itulah boleh mengajar ke, nak boleh teruskan lagi ke. Belajar tu lebih ada tools untuk belajar lebih lanjut lagi untuk faham Quran. Lepas raya ni ada modul 2 lah. Ada, modul 2 tu akan diteruskan lepas raya. Tak banyak lagi dah tu. Mungkin dalam 3 kelas kot, 2-3 kelas lah mungkin. Modul 2. Ini 20 jam. 20 lebih kurang. Ni pun tak sampai ni. Tahun ni Masya Allah. Kelas ni tak sampai pun 20 sebenarnya session tu. Kalau ikutkan, mungkin sebab online, saya yang feedback yang saya dapat tu tak berapa banyak. Maksudnya tak ada, ataupun saya dah tak tahulah sama ada saya yang laju ke tapi dah habis, dah nak dekat habis dah. Kita dah masuk pelajaran ke-17 hari ni. Sebenarnya ke 17. Jadi tinggal lagi 3 je. Jadi dalam minggu ni kita boleh habis. Jadi lepas tu saya memang galakkan semua orang mendaftar lah. Mendaftar untuk buat semakan terjemahan. Please contact Nisrin untuk buat semakan terjemahan tu. Orang yang semak, ya macam kita belajar ngaji kan, kena ada orang yang dengar, talaki. Jadi ni kali ni bertalaki untuk terjemahan. So must make sure. Jadi kalau terjemahan dengan saya dia sekaligus lah. Maknanya semakkan buku mushaf latihan ni tadi dan semakkan terjemahan, maknanya semakkan lisan dengan menggunakan mushaf yang tak ada color, mushaf asli. Dia buat 2 kali. Macam itulah. Dia bukan kelas lagi lah. Dia maknanya ada one-to-one session lah untuk semak. Dan saya meletakkan pada macam benda tu mesti kalau satu muka, maknanya untuk kita tahu nak gauge kat mana mahir ke tidak tu, satu muka 10 minit maksimum. Lebih daripada 10 minit mana ulang. Boleh? Macam itulah. Tapi boleh, itu boleh. Dalam as a class pun boleh, tapi sekarang setakat ni kita macam itulah, ada slot-slot dia. Maknanya kalau orang kata okey nak ramai-ramai, jadi dia buat sama-sama. Sebelum ni saya ada buat online lah. Buat sama-sama. Boleh juga. Jadi kalau kelas ni nak teruskan, maknanya yang fizikal ni nak teruskan, nak buat pengukuhan together, boleh. Kita boleh buat juga. Teacher, pengukuhan tu kita boleh attend sekolah kelas ni. Boleh. Saya melalui banking.
bengkel. Dia compact selama 2 hari, 3 hari, 2 hari lah. 2 hari. Tu pun boleh Untuk juga. apa yang dah attend kelas ni, 2 hari cukup kan, 2 hari. 2 hari Buat cukup. bengkel 2 hari. Mula balik. Ataupun nak Kita balik, kita macam pulang tadi balik. tu lah. Kokohkan lagi lah. Satu bengkel. 2 hari. One to one. One to one. One to one. Ada ramai-ramai. Boleh. Okey. Okey, baik. Okey, jadi hari ini untuk tu nanti kalau ada apa-apa lagi soalan boleh tanya teruslah kepada admin ataupun pada saya. Baik, kita stop dulu kelas kita setakat ni. InsyaAllah kita sambung lagi esok hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.